Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wana Halisha binti Farul Siman, pemegang kad matrik yang bernombor D20191087842. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tugasan individu, iaitu mengenai kit media instruksional. Berikut merupakan rancangan pengajaran harian yang telah saya bina. Kemahiran bahasa yang dipilih adalah aspek tata bahasa. Standard kandungan bagi RPH ini adalah 5.2, iaitu memahami dan menggunakan golongan kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Standard pembelajaran pula adalah 5.2.1, iaitu memahami dan menggunakan golongan kata dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Objektif pengajaran dan pembelajaran pula, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengemukakan sekurang-kurangnya 5 contoh perkataan bagi setiap jenis golongan kata dalam pelbagai laras bahasa. Elemen merentas kurikulum terdiri pada elemen ilmu, nilai, kebat, sistem bahasa, penilaian atau pentafsiran dan ABM. Untuk pengetahuan sedia ada, murid telah diajar tentang jenis-jenis golongan kata pada kelas sebelumnya. Model pengajaran yang dipilih bagi RPH ini adalah model pengajaran kooperatif. Isi kandungan yang terkandung dalam RPH ini adalah set induksi, fasa 1 iaitu memberitahu, fasa 2 transisi, fasa 3 kerja kumpulan, fasa 4 penilaian dan terakhir adalah penutup. Okey, untuk bahagian set induksi, masa yang diperuntukkan adalah selama 5 minit. Pada bahagian ini, guru akan menarik perhatian murid terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya adalah fasa 1, iaitu fasa memberitahu. Masa yang diperuntukkan pada fasa ini adalah selama 15 minit. Fasa ini adalah bahagian yang berkaitan penerangan tentang topik pengajaran dan pembelajaran yang akan dijalankan kepada murid. Pada bahagian ini, tayangan video pengajaran tentang golongan kata akan digunakan. Assalamualaikum murid-murid, kembali lagi bersama cikgu. Hari ini kita akan belajar tentang golongan kata. Golongan kata terbagi kepada 4 jenis, iaitu pertama kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Kata nama adalah jenis kata yang menamakan orang, haiwan, benda, tempat atau konsep. Kata nama terbahagi kepada 3, iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama. Fasa kedua adalah fasa transisi. Fasa ini adalah selama 5 minit. Pada fasa kedua ini, penjelasan mengenai bagaimana kumpulan berfungsi serta pembahagian kumpulan dan penerangan tentang tugasan dan aktiviti akan dilakukan oleh guru. Seterusnya adalah fasa ketiga, iaitu fasa kerja kumpulan. Masa yang diperuntukkan pada fasa ini adalah selama 15 minit. Fasa yang keempat adalah fasa penilaian. Masa yang diperuntukkan adalah selama 40 minit. Pada fasa ini, penilaian hasil kerja kumpulan dan sesi pembentangan hasil kerja berkumpulan akan dilaksanakan. Bahagian terakhir adalah bahagian penutup yang dilakukan selama 5 minit. Pada bahagian ini, guru akan membuat rumusan terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang manual penggunaan kit media instruksional. Kit media instruksional ini dibina dengan menggunakan aplikasi Canva. Okey, isi kandungan bagi kit media ini terdiri pada 3, iaitu pertama, rancangan pengajaran harian RPH, kedua, mengenai kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dan yang ketiga, mengenai alat bantu mengajar ABM.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sesuatu tajuk tersebut, guru perlu menekan pada mana-mana tajuk yang dipilih. Sebagai contohnya, jika guru ingin mengetahui tentang RPH yang penuh, maka guru boleh menekan pada tajuk rancangan pengajaran harian. Jadi, slide akan bergerak kepada slide RPH Bahasa Melayu tingkatan 5. Seterusnya, guru boleh menekan pada perkataan selanjutnya untuk mendapatkan rancangan pengajaran harian yang penuh bagi subjek Bahasa Melayu tingkatan 5. Apabila perkataan selanjutnya ditekan, maka RPH penuh bagi subjek Bahasa Melayu tingkatan 5 akan muncul. Dalam Kimedia ini juga dinyatakan tentang SK dan SP. Kaedah pengajaran yang digunakan adalah tayangan video pengajaran, buku teks, kotak beracun dan pembentangan. Jadi, jika guru ingin menayangkan video pengajaran, maka guru akan menekan pada perkataan tayangan video pengajaran dan video pengajaran tersebut akan muncul. Maka, guru bolehlah menayangkan video pengajaran tersebut kepada murid sehingga ke penghujungnya. Begitu juga dengan penggunaan buku teks. Guru boleh mengarahkan pelajar untuk membuka buku teks masing-masing pada halaman 44 dan 45. Dalam masa yang sama, guru juga boleh membuka buku teks secara digital, yang mana guru boleh memaparkan buku teks digital tersebut di skrin di hadapan kelas. Kaedah ini akan memudahkan pelajar yang tertinggal atau terlupa untuk membawa buku teks ke sekolah. Dan begitulah seterusnya, guru boleh menekan pada perkataan untuk mendapatkan manual penggunaan tersebut. Alat bantu mengajar yang digunakan adalah seperti video pengajaran, buku teks, marker pen, kotak beracun, instrumen pentaksiran dan kertas mahjong. Contohnya penyediaan ABM kotak beracun. Guru boleh menyediakan kotak beracun yang mengandungi 7 nombor bagi giliran pembentangan. Aktiviti kotak beracun boleh dilakukan seperti berikut. Penggunaan ABM ini akan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Jadi, itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.